Minggu lepas kita berakhir dekat sini kan, manfaat surah Al-Kahfi yang pertama. Manfaat surah Al-Kahfi yang pertama, jika kita bacakan 10 ayat yang pertama daripada surah Al-Kahfi ini, maka ianya akan dapat menjadikan melindungi kita daripada fitnah Dajjal. Saya nak kongsikan satu hadis dekat sini. Rasulullah bersabda apa? Kita dah ceritakan berkenaan dahsyatnya Dajjal ini, siapa Dajjal ini, apa yang akan berlaku ketika itu. Jadi Rasulullah tahu betapa bahayanya Dajjal ini. Rasulullah bersabda apa? Dia kata apa? Jika Dajjal keluar dan aku masih lagi bersama kalian, maka akulah yang akan melindungi kalian darinya. Namun, jika ia keluar dan aku tidak lagi bersama kalian, maka setiap orang harus bisa melindungi dirinya sendiri. Allah adalah pelindung bagiku dan setiap Muslim. Barang siapa dari kalian berjumpa dengannya, hendaklah ia bacakan awal surah Al-Kahfi, sebab itu akan melindungi kalian dari fitnahnya. Jadi ini tertakluk dari hadis yang lain yang mana Rasulullah SAW bersabda, memberitahu kita, menasihati kita betapa bahayanya Dajjal ini, sehingga kan Rasulullah cakap apa? Kalau dia ada bersama kita ni, dia yang akan lindungi kita. Betul? Tetapi sekarang adakah Rasulullah? Tak ada kan? Rasulullah tak ada. Jadi apa yang Rasulullah tinggalkan? Surah Al-Kahfi ini. Okey? Baik, kita teruskan. Manfaat yang kedua. Ini saya bacakan dekat dalam sini. Dalam riwayat lain daripada Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a suratul kahfi fi yaumil jumu'ah, adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain." Apa maksudnya? Maksudnya siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, ia akan disinari cahaya di antara dua Jumaat. Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Apa maksudnya? Kita akan dapat cahaya dari antara dua Jumaat ini? Cahaya apa yang dimaksudkan? Antara yang diriwayatkan adalah cahaya ini memberi kita cahaya, memberi kita kefahaman, cahaya dari sudut hati, cahaya dari sudut minda, supaya kita dapat melihat bukan secara zahiriah saja, bukan apa yang kita nampak sahaja, tetapi juga secara apa? Secara apa yang kita tidak terzahir di depan mata. Okey, apa yang kita tak nampak, kita nampak depan mata. Saya nampak Ustazah hari ni, tapi awak tahu apa ada dalam hati saya? Kita tak tahu kan? Tak ada, saya pun tak tahu apa dalam hati ajar-ajar sekalian, muslimah sekalian. Saya pun tak tahu. Kalau kita balik rumah dengan anak kita tahu apa ada dalam hati anak kita? Tak tahu. Kita tahu apa ada dalam hati ibu kita? Tidak tahu. Apa yang terlafaz, apa yang dizahirkan, tidak semestinya itu juga yang ada di dalam hati. Jadi begitu juga, apa yang kita nak sebenarnya, sebab fitnah Dajjal ni kita nampak. Betul tak? Bila kita jumpa dengan Dajjal, na'udzubillah min zalik, Dajjal ini kita nampak secara lahiriahnya ianya begitu hebat. Kerana apa? Mempunyai keistimewaan, mempunyai kuasa yang seolah-olah dapat menghidupkan orang yang mati, dapat memberikan segala kekayaan di dunia ini. Tetapi apa yang kita tidak nampak adalah betapa si Dajjal ini adalah penipu besar, seorang pendusta. Apa yang terlihat depan mata kita itu bukanlah perkara yang sebenar, tetapi hanya, saya cakapkan, Dajjal dapat dia so-called macam high level of black magic. So apa yang kita nampak bukanlah sebenar-benarnya. Okey, jadi kalau kita lihat dunia ini semakin lama semakin mewah. Betul? Dunia ini semakin lama semakin cantik. Betul tak? Setuju tak? Setuju. Siapa yang pernah nampak, siapa yang pernah pergi Dubai? Pernah tak pergi Dubai? Lawa tak Dubai je? Lawa tak? Jangan takut lawa, saya cakap lawa. Saya pergi Dubai tu hanya kira macam touch and go. Sebab saya pergi umrah, so kena transit pergi Dubai. So dalam satu malam gitu dekat Dubai. Kalau kita tengok, ya Allah, kekayaan yang terlihat di Dubai itu sungguh hebat. Okey, hatta saya ada pergi satu tempat tu, ni tua tu cakap lah, kalau dia tipu saya pun tipu lah, tak kena. Dia cakap apa, ada satu hotel ni tau, dekat tepi pantai hotel tu is made out of gold. Bayangkan building tu, dia bukan istana raja. Dia adalah hotel, tempat kalau kita, saya tak mampu lah, kalau kita ada duit, kita boleh tinggal situ. Kira bangunan itu dibuat daripada emas. Bayangkan, bukan istana. Tetapi rakyat biasa macam kita yang ada duit,
boleh tak tinggal kat situ. So itu baru satu. So kalau kita tengok makin banyak dekat dunia ni, dekat Dubai lah, dekat Abu Dhabi lah, kebanyakannya semua negara Arab kan. Okay. Ada banyak asal kemewahan-kemewahan yang kita nampak yang ada dekat dunia ni. Jadi itu adalah, bukanlah saya cakap, jangan salah faham ya, bukan saya cakap mereka ini semua pengikut Dajjal, tidak ya. Tetapi ini adalah salah satu permainan yang akan Dajjal bawa nanti. Okey, dia nak kaburkan mata semua umat Islam ini dengan kekayaan dunia. Dia nak kita nampak dunia ni seperti syurga yang mana susah untuk kita tinggalkan. Hatta sekarang kehidupan kita yang tidak begitu siapa yang mewah alhamdulillah, tapi ada yang kebanyakan daripada kita tidak begitu mewah. Senang alhamdulillah, tapi tidaklah seperti hari-hari tidaklah seperti mewah semewah-mewahnya, betul tak? Tetapi sekarang saya tanya sejujur-jujurnya, kita mampu tak untuk tinggalkan dunia sepenuhnya ketika ini? Mampu tak? Susahlah nak jawab Saya terus terang cakap, saya belum mampu. Ketika ini, saya belum mampu. Kerana apa? Saya perlu bekerja untuk untuk saya masihlah nak berdakwah. Kira saya bekerja di masjid. Saya tidaklah duduk dalam dewan solat 24 jam. Tidak. Okey? Tidak. Jadi maknanya ini kehidupan kita yang biasa. Kehidupan kita yang biasa. Bayangkan apabila zaman Dajjal keluar ni, dia mampu kasih kita segala-galanya yang selama ni yang kita kerja 20, 30, 40 tahun ni tak pernah dapat kemewahan sebegitu. Tetapi Dajjal hanya dengan mengatakan aku beriman kepadamu atau engkau Tuhanku, dia akan berikan kita segala kemewahan yang ada. Hanya Dajjal yang mampu melakukan sedemikian. Na'udzubillah min zalik, kalau kita pergi dekat agama lain sekarang ni, kita ngaku kita pergi kepada agama dorang, kita tak dapat kemewahan sebegitu. Betul tak? Tak dapat. Okey, hanya Dajjal yang mampu berikan kita sebegitu hebat sekali. Okey, kerana apa? Dia nak bagi tahu kita yang syurga Dajjal ni, na'udzubillah, Dajjal ni punya syurga. Dajjal ini punya syurga dan neraka. Okey, dia ada tahu dia punya own syurga dan dia own neraka. So siapa yang ikut dia akan dimasukkan ke dalam syurga Dajjal. Siapa yang tak nak ikut, kalau dia pergi dekat kita, cakap okey, Hajar, you nak cakap saya Tuhan awak ke tidak? Saya tak nak, saya percaya kepada Allah itu adalah satu. Allah tu Tuhan saya. Okey, awak masuk neraka sekarang. So secara zahiriah, secara lahiriah ini, kita akan nampak neraka. Neraka ada apa kat dalam? Ada api, betul tak? Kita akan nampak, takut tak nak masuk. Demi Allah sekarang boleh cakap kan? Demi Allah, kita akan terjun. Tapi percayalah, walaupun secara lahir kita nampak ada api yang mungkin membara-bara, Allah Ta'ala alam lah macam mana rupa neraka dia kan. Tetapi ianya telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah cakap apa? Neraka itulah syurga, syurga itulah neraka. Apabila kita pilih neraka Dajjal, kita tidak akan rasa panas walaupun sedikit. Malah ianya kira terbaliklah, kalau kita pilih syurga, bila kita masuk kepada syurga Dajjal itu, kita akan rasa kena ada opposite. Ada opposite. Sebab itu memang cara Dajjal. Dajjal memang Allah bagi dia kuasa untuk manipulate semua umat Islam ketika itu. Baik. Okey, jadi yang menarik dalam surah Al-Kahfi ini saya nak sentuh sedikit sebab dia sangatlah kerana bukan saya cakapkan last week, saya dah cakap waktu zaman Dajjal ni tak boleh pilih, tak boleh mengimbangi antara dunia dan akhirat, tapi kena pilih dunia atau akhirat, betul? Ingat lagi tak? Ya, insyaAllah. Okey, jadi dekat sini bila diberitakan kalau kita tengok the first two ayat kan the first ayat Allah cakap akan datang apabila di mana umat Islam akan keimanannya akan menipis, betul? Kerana dengan keadaan Dajjal yang membawa segala kehebatan di dunia ini. Lepas tu Allah cakap apa? Bagi siapa yang beriman, beramal soleh, maka kita akan tetap dalam keimanan kita. So bila diberitakan bahawasanya saya dah ceritakan Dajjal ini antara perkara yang paling dahsyat yang berlaku pada akhir zaman. Jadi bila diberitakan ini, umat Islam apabila kira para sahabat atau kita ataupun kitanya future generation, bila diberitahu tentang kedatangan Dajjal ini,
Kita selalu pernah dengar tak, kalau kita solat jemaah kita akan dapat pahala 27, betul lah. Dan ianya akan mengeratkan silaturahim. So ada jugalah benda-benda yang kita akan dapat kat dunia. Betul? Tetapi bila Allah beritakan mengenai Dajjal ini, tak ada pun siti-siti yang kita akan dapat balasan itu di dunia. Tak ada. Okey, sebab dalam ayat kedua tu Allah cakap, nanti bila kita masuk ayat kita akan cerita secara detail lagi. Dalam ayat kedua tu Allah cakap apa? Siapa yang beriman pada Allah saja yang akan survive. Ada Allah cakap kita akan dapat makan ke? Tak ada. Akan survive. Survive kat mana? Allah masuk ayat yang ketiga. Okay, saya nak tanya. Muslimah sekalian baca Al-Quran kan? Kalau Allah, macam mana Allah cakap dekat dalam Al-Quran itu yang kita akan kekal dekat syurga? Apa ayat dia? Siapa boleh bantu saya? Apa ayat dia? Khalidina fil jannah. Betul? Banyak kali tak kita baca dalam Al-Quran? Khalidina fil jannah, khalidina fil jannah. Khalidina itu maksudnya kekal fil jannah, di dalam syurga. Betul? Tetapi menariknya sangat surah Al-Kahfi ini. Dalam surah Kahfi ini, Allah pisahkan perkataan itu kepada satu ayat. Kalau selama ini kita baca Al-Quran, kita tak jumpa khalidina fil jannah begitu saja, betul? Betul? Dia akan diiringi dengan ayat-ayat yang lain. Dengan ayat yang panjang dan sebagainya. Tapi ayat yang ketiga ini, dan lagi menarik, Allah tidak menggunakan perkataan khalidina. Allah menggunakan perkataan makithina. Makithina. Secara Melayu kita faham sama je, kekal, tetap di dalam. Kalau kita tengok ayat ni nombor 3, kira dia punya makna dia, kita baca sikit. Makna dia apa? Allahu Akbar. Mereka kekal di dalamnya, balasan yang baik itu selama-lamanya. Tetap sama khalidina makithina secara Melayu yang kita faham. Tetapi secara Arabnya, apabila Allah gunakan perkataan yang lain, maka pasti ada keistimewaan yang lain juga yang Allah iringkan sekali. Kerana apa? Kerana apabila kita gunakan, Allah gunakan makisi ni, satu, istimewanya Allah pisahkan ia menjadi satu ayat yang tersendiri. Jadi dekat situ je kita boleh nampak betapa Allah nak bagi kita ni ganjaran yang sebesar-besarnya bagi mereka yang memilih Allah daripada Dajjal. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, yang boleh kita ambil pengajaran di sini adalah, kalau kita lihat seluruh surah Al-Kahfi ini ada pelbagai cerita, betul? Pelbagai cerita, ada 4 cerita. Okey, Allah tak cerita daripada awal-awal lagi pasal kisah-kisah yang ada dalam surah Al-Kahfi ni. Tapi permulaan surah Al-Kahfi 10 ayat pertama inilah yang Allah suruh kita baca untuk kita lindungi diri kita daripada fitnah Dajjal. Jadi dekat sini Allah dah warning kita pasal fitnah Dajjal itu sendiri. Ada fitnah Dajjal ada pelbagai, fitnah harta, fitnah ilmu, fitnah kuasa dan sebagainya. Dan Allah datangkan, lepas Allah bagi kita warning itu, Allah datangkan pula kisah-kisah seperti ini. So cantiknya surah Al-Kahfi ini disusun, dia macam umpama Allah dah kasih hint, lepas Allah kasih case study. Cerita-cerita ini case study. Semua cerita ini mempunyai mempunyai hadaf yang sama, mempunyai objektif yang sama yang Allah nak kita pelajari. Iaitu sebagai seorang manusia, sebagai seorang yang hidup dekat muka bumi ini adalah cabaran-cabaran ataupun dugaan-dugaan yang kita sebagai manusia akan lalui. Dan bagaimana kita tunjukkan reaksi kepada segala ujian yang kita dapat. Dan lagi satu, kenapa Allah gunakan word makithina fihi abada ini, kita akan tetap kekal berada di dalamnya, kerana itu adalah balasan yang Allah bagi kepada kita, ganjaran yang Allah bagi kepada kita kerana kuatnya iman kita melawan fitnah Dajjal itu sendiri. Okey, so maknanya apabila kita lakukan sesuatu dekat dunia ini, kita sepatutnya meletakkan atau menyandarkan harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihatlah, kita tengok satu-satu. Kalau kita tengok Ashabul Kahfi, kisah pemuda itu. Okey, mereka ini pergi ke gua untuk selamatkan diri, betul? Kerana mereka ini senang kata dicarilah untuk dibunuh. So-called macam wanted lah.
Jadi mereka lari, mereka menyembunyikan diri, mereka berhijrah ke tempat lain supaya mereka boleh mengamalkan, mereka boleh beriman kepada Allah. So mereka terus pergi ke gua. Kenapa mereka begitu berani untuk terus ke gua? Tanpa mereka, kira orang terus pergi, orang tak fikir pun ada makan macam mana, minum macam mana, buat bekal macam mana dan sebagainya. Kerana apa? Mereka sandarkan harapan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mereka yakin dan percaya bahawasanya ketika mereka lakukan perkara tersebut kerana Allah, maka Allah akan melindungi mereka. Begitu juga dengan kisah Nabi Musa. Okey, kisah Nabi Musa. Nabi Musa tak faham segala ilmu yang Allah turunkan kepada dia. Sebab tu dia tanya. Tapi akhirnya apabila dia faham, Nabi Khidir lakukan kerana apa? Harapan itu, kepercayaan itu disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan Zulkarnain, apabila diberi kuasa untuk mentadbir kerajaannya ketika itu, apabila diberi kuasa untuk menaikkan tembok penghalang bagi Ya'juj dan Ma'juj, harapannya bukan kerana ini adalah kehebatan aku, tidak, tetapi ini semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi percayalah wahai muslimah sekalian, apabila kita lakukan sesuatu, tak kisahlah kita masak untuk keluarga, kita bekerja, kita menolong ibu dan ayah, menolong ibu dan ayah mertua, menolong pakcik makcik, mendidik anak-anak. Apa sahaja yang kita lakukan dekat dunia ini, kita cuba mendidik hati kita untuk sentiasa mengharapkan balasan dari Allah daripada meletakkan harapan pada manusia. Kerana setiap kali kita meletakkan harapan pada manusia, percayalah kita akan kecewa. Dan apabila kita kecewa, akan mula terletak rasa nak ungkit lah, rasa tidak ikhlas lah, penat je aku macam gini. Betul tak? Penat je aku masak, tak ada orang nak makan. Selalu kan? Nak masak-masak, nak keluar, pergi makan kan? So apabila kita letakkan harapan, nakkan pujian manusia, tak orang tak kita lah, kita manusia. Kadang-kadang nak acknowledge kan apa yang kita buat. Tak salah. Tetapi sekiranya kita didik, bila kita didik hati kita setiap kali kita letak harapan pada manusia, kita istighfar, oh tidak, aku lakukan ini kerana Allah. Kita buat baik kepada suami tapi suami tak pandang. Marah tak? Marah. Tapi apa boleh kita buat? Hati manusia ini siapa yang pegang? Allah Subhanahu Wa Taala. Cakaplah macam mana pun, dia tak akan berubah kalau Allah tak ubah. Dan kita jangan sibuk nak mengubah dia, kita ubah diri kita dulu. Apabila kita ubah diri kita, kita ubah hati kita ubah persepsi minda kita, percayalah, kita akan lihat seseorang atau kita akan lihat dunia ini dengan hati yang terbuka. Ada kat situ baru boleh masuk, kita akan sentiasa ada husnuzon dekat orang. Husnuzon tu apa? Bersangka baik. Sebab bila kita ada sifat sentiasa bersangka baik, bukan bermakna kita bodoh. Maaf cakap. Macam kau ni asyik terang-terang pun masih nak sangka baik ke? Tak. Dalam Al-Quran Allah ajar untuk kita sentiasa bersangka baik. Walaupun hakikatnya nampak depan mata kita macam tak kena gitu, tetap kena bersangka baik. Sampailah berita itu betul-betul mengatakan itu adalah perkara yang salah. Sentiasa bersangka baik. Sangka baik itu tiada limitnya. Begitu juga dengan kesabaran. Dia kata sabarlah, ada batas lah. Tak ada sebenarnya. Kesabaran itu tiada batas. Yang ada hanya ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tapi bukanlah bermakna sabar sampai orang pijak pun kita biar, tidak. Pertahankan diri itu perlu, mesti ada dalam Islam. Okey? Jadi apabila kita mampu melakukan semua, apabila kita mampu meletakkan sandaran harapan kita kepada Allah, maknanya inilah yang kita kecapi. Kita dapat cahaya daripada Allah yang Allah letakkan dalam hati kita, Allah letakkan dalam minda kita. Okey? Kita sambung. Yang ketiga adalah saya bacakan dulu dekat sini. Saya skip yang di atas berdasarkan hadis atas, so saya tak baca. Jadi saya teruskan. Hal ini demikian kat bawah kerana surah Al-Kahfi dapat menjadi benteng keimanan bagi orang Islam. Okey? Yang ketiga, benteng keimanan bagi orang Islam. Jadi nak cerita dekat sini,
Mana dia tadi? Hal ini demikian dan mulai kukur daripada fitnah Dajjal bagi siapa yang mengamalkannya. Jadi nak kena amalkanlah. Kalau tak amalkan pun susahlah. Maka surah ini memberi satu harapan baru bagi mereka yang tidak mempunyai harta yang banyak dengan merakamkan sebuah kisah antara orang kaya dengan orang miskin untuk dijadikan iktibar. Tambahan lagi pada akhir zaman ini tentangan terhadap Islam semakin kuat sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidi 'alal jamri. Akan sampai satu masa manusia yang mempunyai kesabaran pada agamanya akan menjadi seperti orang yang menggenggam bara api. Riwayat oleh Imam Al-Tirmizi. Jadi maknanya apa? Kan kita dah belajar fitnah Dajjal dan sebagainya kan. So jangan menganggap, oh tak apalah fitnah Dajjal, Dajjal ni turun 40 hari je, aku mampu, aku boleh. Tidak. Okey, kalau Dajjal itu begitu sahaja dia punya kejahatan, Allah tidak akan turunkan surah ini. Allah tidak akan bagi kita warning terhadap fitnah Dajjal ini. Okey, jadi akan sampaikan dengan Nabi cakap akan sampai satu masa yang mana manusia ni kesabaran dalam agama itu seperti genggam bara api. Pernah genggam bara api tak? Tak pernah, saya pun tak pernah. Kenapa nak buat? Tapi panas tak rasa-rasanya? Panas kan? Kita kalau buka api nak letak atas tu je pun dah panas. Kalau kita buka oven terus nak masuk tangan pun, walaupun tak kena api tu, tapi dah rasa panas dah. Sangat-sangat panas. So bayangkan, ini Nabi cakap ni. Kesabaran kita dalam agama, begitu saja. Na'udzubillah min zalik. So moga-moga dengan harapan yang sangat besar, kita tidak akan sampailah ke zaman Dajjal ini ya. InsyaAllah, amin. Okey, so sejajar dengan itu Allah menurunkan surah Al-Kahfi agar dapat menjadi benteng keamanan bagi seorang Muslim. Menerusi model utamanya sendiri iaitu segolongan pemuda yang teguh keimanan mereka. Mereka meninggalkan segala harta dunia demi keimanan mereka terhadap Allah dan hari akhirat sehingga ganjaran yang mereka terima berlipat kali ganda. Dalam hadis yang sahih turut menceritakan bahawa salah satu golongan yang akan mendapat perlindungan di bawah arasy Allah di akhirat adalah pemuda yang mampu mentaatinya walaupun berada pada zaman muda ketika anak-anak muda sepertinya dalam kelalaian. Okey, baik. Allah ada cerita kat sini mengenai pemuda Ashabul Kahfi lah meninggalkan harta mereka. Tapi ianya belum lagi, maksudnya bila baca ni okeylah lepas ni aku nak tinggalkan segala harta aku. Tidak membawa maksud sedemikian. Ini ketika mana zaman mereka ketika itu memang mereka perlu melakukan sedemikian kerana nyawa berada di bawah, nyawa mereka diancam. Okey, tapi sekarang ni janganlah bila kita belajar, okey, kita bersemangat. Bersemangat tak apa, bagus, alhamdulillah. Tapi jangan bersemangat untuk tinggalkan dunia. Sekarang belum lagi waktu itu. Sekarang apa yang perlu kita buat adalah kita persiapkan diri. Macam mana kita persiapkan diri? Dengan melalui ilmu, melalui apa sahaja saham-saham akhirat yang boleh kita lakukan. Apa sahaja. Okey? Jadi saya nak kongsikan dekat sini hadis yang penuh boleh baca dalam buku, tapi saya tak nak letak dekat dalam slide, tapi panjangan hadisnya, so saya nak bagi kita faham, bagi kita senang ingat. Okey? So dalam hadis ini ada dikatakan ada 7 golongan manusia akan mendapat naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Hari apa itu? Hari apa itu? Hari akhirat, hari di mana kita dikumpulkan di padang mahsyar. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang akan mampu untuk memberi kita perlindungan, mampu untuk menyelamatkan kita. Waktu ketika ini tak kisahlah siapa, dia anak kita tak kasi sibuk cari mana anak aku, mana suami aku, mana ibu aku, tak ada. Kita hanya akan mementingkan diri sendiri. Kerana dalam ketika ini tak ada siapa yang boleh bantu kita. Walau sehebat mana kasih seorang ibu itu tidak akan mencari anak-anaknya untuk menyelamatkan mereka. Tidak. Kerana ini adalah perhitungan. Hisab kita, apa yang kita lakukan dekat dunia. Jadi bagaimana keadaan kita ketika itu bergantung kepada amalan kita dekat dunia ini. Tapi adakah bermakna hanya 7 golongan ini saja yang mendapat naungan Allah? Tidak juga. Ini di antaranya. Tetapi ini yang dibawakan dalam hadis ini. Okey, kita baca. Yang pertama, siapa? Pemuda yang sentiasa beribadah. Again, pemuda. Maknanya Allah sangat menitik beratkan penglibatan anak muda
dalam menaikkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah cabaran terbesar kita pada ketika ini. Pendidikan kita terhadap anak, kerana tak boleh samakan jugalah kita nak didik anak kita dengan zaman-zaman dahulu, betul tak? Zaman-zaman dahulu cabaran mereka lain. Zaman kita ini cabarannya sungguhlah lain juga. Mana dengan media sosialnya, mana dengan dengan konsep westernizer, macam-macam. Susah untuk kita, itu adalah cabaran bagi kita untuk mendidik anak kita mengikut ajaran agama Islam. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, hatinya selalu terikat pada masjid. Adakah kita berada dalam golongan ini? InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, buat masa ini Alhamdulillah setiap hari, kalau tak pernah, mungkin sebelum ini jarang pergi masjid untuk tumpang solat dan sebagainya kan, mungkin jarang-jarang. Tetapi sejak masuk kelas setiap hari Jumaat datang masjid. Ataupun sebenarnya saya tiap-tiap hari pergi ikut kuliah dekat masjid. Alhamdulillah. Tapi adakah bermakna orang yang datang ke masjid hari-hari itu lebih mulia daripada orang yang datang masjid hanya sekali? Tidak. Adakah orang yang datang masjid sekali ini lebih mulia daripada orang yang datang masjid sebulan sekali? Tidak. Okey, kenapa kita ke masjid? Kerana kita nak mendekatkan diri kita dengan rumah Allah. Kerana kita nak biasakan hati kita dengan rumah Allah. Tetapi adakah ianya akan tercapai? Allah Ta'ala alam. Hanya kita dan Allah sahaja yang tahu. Okey, kalau namanya hatinya terikat dengan masjid, salah satu sign atau tanda yang mungkin kita boleh tengok adalah macam mana reaksi kita bila berada di dalam masjid. Adakah kita ini menghakimi orang lain? Adakah kita ini melihat orang lain yang ada dekat masjid? Contoh, kalau kita datang kat masjid untuk nak tumpang solat, adalah dua jemaah yang lain sibuk bercerita, pergi pasar lah, pergi Johor lah. Aku beli dekat Johor lagi murah, kau balik kat sini mahal. Apa pergi masjid bercerita dalam dunia? Itu belum lagi tu, tak terikat lagi hati kita kat masjid tu. Hati kita terikat kat masjid apabila kita mampu berada di rumah Allah tanpa hati kita terdetik untuk menghakimi orang lain. Akan terdetik, tetapi apa yang perlu kita lakukan? Segera beristighfar. Okey, ini kan bercakap pasal pergi masjid. Paling banyak, paling susah adalah apa tahu? Apabila kita ke umrah, apabila siapa ke umrah atau siapa ke haji. Kan? Sebab apa? Kita dah terbiasa. Susahnya umat Islam dekat Singapura ni, kita dah terbiasa dengan sistem kita. Kita dah terbiasa dengan jemaah kita yang berada di bawah satu mazhab dan sebagainya. So bila kita ke Masjidil Haram, kita akan berjumpa dengan umat Islam dari seluruh pelosok dunia. Sepatutnya kita kena raikan perkara tersebut. Dekat sana kita akan nampak pelbagai cara. Yang mana syahadah tangan pusing-pusing, gerak-gerak, yang mana tak pakai smokinnya, yang mana rambut pun terkeluar. Macam mana sah? Kita sibuk fikir kalau orang tu sembahyang sah ke tidak. Fikirkan sembahyang kita ni diterima ke tidak. Betul lah? Sibuk fikir orang ni sah ke tak sembahyang. Macam mana dia sembahyang ni? Ada yang sujud dah macam kaki terkuak macam gitu. Macam style. Macam basic. Tetapi apabila kita melihat keadaan sedemikian, tak kisahlah di mana-mana, sebelum kita menghakimi orang itu, cuba tanya kepada diri sendiri, adakah ilmu aku ini lengkap? Kita belajar selama ni Imam Syafi'i, betul? Kita berada di bawah naungan mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i sahaja kita lengkap ke tidak? Belum. Saya sendiri belum. Okey, belum. Kita belum tahu lagi segala ilmu yang ada di dalam mazhab kita sendiri. Apatah lagi ilmu-ilmu di dalam mazhab yang lain. Kita tak tahu. Walaupun secara kasarnya nampak macam salah, tetapi kita tak tahu. Apabila kita tak tahu, di situlah kita silap untuk menghakimi orang lain. Okey? Itu yang kedua, hatinya selalu terikat pada masjid. Yang ketiga, dua orang yang saling mencintai kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kisahlah, dua orang ini baik suami isteri, baik anak dan ibu, baik ayah dan anak, baik kawan, siapa-siapa. Apabila dua orang ini saling mencintai kerana Allah Subhanahu Wa Taala, apa maksudnya dua orang yang saling mencintai kerana Allah ni? Maksudnya kalau kita letak sahabat lah, tak kisahlah kita letak sahabat. Mungkin kalau dulu kita selalu bersama. Betul lah, hari-hari jumpa, mesti jumpa.
Tapi makin lama makin kita dewasa, makin kita punyai keluarga sendiri, mungkin sekarang ni lagi ada yang ada cucu, kita dah jarang jumpa, betul tak? Kita dah jarang jumpa. Tetapi sepanjang kita berpisah tu, ataupun mungkin dalam sepanjang kita berpisah tu, kita nak cari kawan kita, lepas tu dia macam sibuk. So bila dia sibuk, kita marah pula. Kau ni selalu tak ada time untuk aku. Orang tu kan ada keluarga. Betul lah. So maknanya bila dua orang saling mencintai kerana Allah ini, maksudnya apa? Saya lupa pepatahnya. Kalau dekat terasa bahagia, kalau berjauhan apa? Saya lupa lah pepatah dia. Dia orang Melayu gitu kan. So maknanya kalau jauh pun, apabila kita jumpa, takkan ada persengketaan. Apabila jauh pun kita rindu betul. Tapi rindu pun kita letakkan rindu itu kerana Allah SWT, kerana sahabat itu adalah merupakan sahabat yang baik bagi kita. Okey? Dan sahabat yang baik akan sentiasa menasihati kita, akan sentiasa mendekatkan kita, akan sentiasa membawa kita dekat kepada Allah SWT. Kalau kita punya sahabat, punya kawan yang sentiasa menjauhkan kita daripada Allah, elakkan sekiranya kita tak kuat. Kalau kita rasa kita mampu untuk do the opposite, dia selalu jauhkan kita daripada Allah. Kita pula yang nak bawa dia dekat dengan Allah. Kalau kita mampu, buatlah. Tapi jangan sampai kita pula yang ikut dia kan. Makin lama kita pula yang makin jauh dengan Allah. Okey? Jadi yang keempat, berkumpul dan berpisah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Macam sekarang ni lah, insyaAllah semua hari ni kita berkumpul pada jam 9.30 kan? 9.30 pagi tadi kerana Allah SWT, dan kita akan berpisah pada jam 10.30 pagi nanti pun kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Kalau kita tahu, ya lama mungkin dah 3 ni naungan. InsyaAllah kan. Kita kan berada di sini untuk sama-sama berkongsi, sama-sama belajar, sama-sama untuk merubah diri, untuk kita dah sedekat lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Dan melalui siapa? Melalui Nabi Allah. Ini adalah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, dan yang kelima ini lelaki yang menolak ajakan zina. Okey, yang ni saya nak bacakan. Dalam hadis dia kata apa tahu? Kalau seorang lelaki yang diajak berzina oleh wanita yang kaya dan cantik, tetapi ia menolaknya sambil berkata, aku takut kepada Allah. Ini lelaki yang menolak ajakan zina sambil berkata, aku takut kepada Allah. Okey, bukan mudah kerana lelaki hanya ada satu nafsu, dan nafsunya adalah wanita. Dan apabila ia mampu melakukan sedemikian, masya-Allah, martabatnya akan dinaik tarafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini juga kita boleh ambil pengajaran. Kalau kita diajak untuk melakukan ini juga, bukan hanya lelaki, tapi ada riwayat mengatakan, mereka bahaskan ini juga kepada golongan wanita. Apabila diajak berzina, apabila diajak untuk melakukan kemaksiatan, dan kita tidak mahu lakukan kerana apa? Kerana kita takut kepada Allah, maka Allah akan pandang niat kita itu. Orang ajak pergi clubbing. Zaman mana? Zaman ni dah clubbing. Sekarang mesti clubbing ke? Tapi kita tak nak lah, takut lah. Takut tu kerana apa? Takut mak takut apa? Takut jumpa orang yang terkenal ke takut pada Allah? Itu tak perlu jawab lah, kena tanya diri sendiri. Orang ajak orang ajak lakukan benda yang maksiat, benda yang dosa, tapi kita takut. Betul takut, tak semua orang berani. Tapi takut kerana apa? Kalau ketika itu kita takut kerana manusia, cepat-cepat ubah. Tak boleh takut kerana nanti mak tahu. Tak boleh takut kerana nanti suami nampak. Tak boleh. Ubah. Takut kerana ini adalah perkara yang Allah larang. Okey? Yang keenam, sedekah tapi tidak dihebohkan. Seseorang bersedekah dengan menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Maksudnya apa? Apabila kita lakukan sedekah tapi kita tidak heboh-heboh, ni maksudnya kita tidak riak. Tetapi adakah bermakna kalau kita sedekah lepas tu kita letak nama, ianya merupakan satu perkara yang tidak baik? Totally bergantung kepada niat kita. Okey, kalau niat kita itu mempamerkan sedekah kita hanya dengan tujuan untuk menggalakkan orang lain untuk sama-sama sedekah, tidak mengapa. Dan kita pula, itu adalah niat. Niat ini hanya mereka sahaja yang tahu. Okey, dan yang menilainya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan ini juga pengajaran bagi kita untuk tidak menghakimi orang lain. Hari-hari si Mina ni derma, tapi hari-hari dia letakkan dalam Instagram. Mana tak ikhlas tu? Mana derma macam ini Kita tak tahu. Keikhlasan ini hanya Allah sahaja yang boleh menilai. Okey, kita nak sedekah, kita sedekah atas niat kita nak pamerkan atau tidak, tetapi jangan sekali-sekali kita menghakimi orang lain yang mempamerkan sedekah mereka kerana kita tidak tahu niat mereka. Okey, tetapi kalau kita ini memang tak ada kepentingan untuk mempamerkan sedekah kita, sebaik-baiknya kita sembunyikan. Itu adalah yang terbaik. Okey? Dan yang ketujuh, zikir sehingga menangis. Saya bacakan dekat sini. Seorang yang berzikir kepada Allah dikala sendiri hingga meleleh air matanya basah kerana menangis. Maknanya apa? Zikir hingga menangis ni maknanya kita begitu khusyuk dengan zikir kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak khusyuk? Antaralah ni mungkin tips-tips. Antaranya contoh kalau kita nak khusyuk dalam solat. Mungkin kita boleh mulakan dengan kita belajar fahami bacaan solat kita. Kerana apabila kita fahami bacaan solat kita, minda kita ni, otak kita ni akan busy memikirkan makna setiap apa yang kita bacakan. Itu adalah step yang pertama. Jadi kita tak sempat nak fikir benda lain. So apabila kita dah biasa kan, jadi bila minda kita ini dah terbiasa, dah jadi satu habit, setiap kali sembahyang kita akan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Janganlah baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Tidak. Dengan nama Allah tu dekat ni je, dekat minda je. Jangan baca pula bila dah habis sembahyang tu kan. Okey? Tapi kita faham. Okey, alhamdulillahirabbil kita tahu yang ini segala puji bagi Allah. Kita hayati setiap perkataan yang keluar dari mulut kita ini, daripada hati kita ini dalam kita melakukan salat. Percayalah, itu mampu menghalang minda kita daripada memikirkan perkara yang lain. Dan kita akan makin lama apabila kita lakukan perkara sedemikian, makin lama kita akan nampak kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ianya juga akan mampu mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sentiasa minda kita ini sentiasa bergerak, sentiasa bekerja, memikirkan, membacakan, mentafsirkan menterjemahkan bacaan-bacaan dalam solat kita. Okey? Cubalah, mungkin akan help. Tapi bukanlah bermakna hari ni penatnya semua nak kena hafal, tidak. Mungkin okay, kita mulakan yang pertama sekali kita ambil Allahu Akbar saja. Kan Allahu Akbar maknanya apa? Allah Maha Besar. Banyak kali tak kita baca Allahu Akbar dalam solat? Banyak. Jadi mungkin kalau selama ni kan kita akan sentiasa memikir benda lain waktu solat, setiap kali kita Allahu Akbar aja kita akan tersentak. Sebab kita biasakan minda kita Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah apa aku fikir ni? Solat. Kita kembali. Mungkin terjauh sikit Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maksud Allah Maha Besar ni banyak maksudnya. Allah Maha Besar apa? Maha besar daripada segala-galanya. Allah Maha Besar, Allah is the greatest. Maknanya Allah Maha Besar, Allah itu Maha Besar, Allah itu besar dari segala-galanya. Allah itu lebih penting dari segala-galanya. Bila kita faham maksud Allah Akbar itu, ianya akan mampu menolong kita untuk lebih khusyuk dalam solat kita. Baik? Okey. Jadi ini adalah ini adalah hadis penuh boleh kita baca dekat dalam buku ini. Okey, jadi ini adalah contoh terbaik untuk diikuti oleh para pemuda pada zaman yang sangat mencabar ini. Selain itu, surah Al-Kahfi juga menekankan kepentingan melihat dunia daripada kacamata hati. Hal ini demikian kerana dengan fitnah Dajjal, segala yang hak seolah-olah dilihat sebagai batil dan yang batil mungkin disangka baik sebagai sesuatu yang hak. Oleh itu, perkara yang hak hanya dapat disingkap dengan hati yang jernih yang disidari dengan cahaya keimanan. Maka kisah Nabi Musa dan Khidir ini menjadi pendorong kepada manusia untuk melihat perkara dengan mata hati, bukan hanya dengan mata zahir. Jadi kalau dekat sini, kalau kita lihat bagaimana surah Al-Kahfi ini dapat menjadi pelindung dari fitnah Dajjal, ianya mengajar kita macam mana je tu, salah. Ianya mengajar kita melihat dunia daripada kacamata hati. Kerana apabila kita mampu melihat dunia dengan kacamata hati, kita akan faham dan sefaham-fahamnya
bahawasanya dunia ini hanya sementara. Kalau kita nampak kemewahan yang hanya insya-Allah Akbar. Kalau kita nampak kemewahan yang ada dekat dunia ini hanyalah 1% daripada apa yang kita akan dapat di syurga kelak. Okey, kalau kita lihat tadi kan Dajjal pun mampu membawa syurga, betul? Kalau kita belajar, apabila kita dekat akhirat nanti, apabila kita dekat syurga nanti, insya-Allah kita akan hidup bahagia selama-lamanya atau tidak? Selama-lamanya bahagia kan? Tetapi dekat sini jangan nampak tipu muslihat si Dajjal ni. Ada syurga, tetapi lepas tu ada pertumpahan darah pula. Macam mana tu? Tak masuk akal, tak logik, tak boleh. Kalau dah masuk syurga, kena bahagia selama-lamanya. Tak boleh dah masuk syurga, lepas tu ada part tak bahagia, lepas tu bahagia balik. Tak boleh. Itu yang Allah janjikan. Masuk syurga kita akan bahagia selama-lamanya. Okey? Yang kedua, yang menjernihkan hati kita supaya dapat disinari cahaya keimanan. Menjernihkan hati kita. So bila kita baca surah Al-Kahfi ini dengan harapan bahawasanya sekiranya na'udzubillah min zalik, sekiranya aku bertemu dengan Dajjal, maka ya Allah jadikanlah surah ini sebagai pelindung bagi diri aku. Kerana kita tidak tahu apa yang akan berlaku kelak. Okey, so kita jernihkan hati supaya Allah itu sentiasa menyinari keimanan kita, sentiasa menyinari keimanan kita, menyinari cahaya hati kita dengan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kerana apa? Kerana apa? Kerana manusia yang mempunyai cahaya keimanan boleh membezakan antara hak dan batil, antara yang betul dan yang salah. Kadang-kadang na'udzubillah min zalik, supaya kita terhindar daripada sikap seperti itu. Kadang-kadang kita tak sedar kita buat salah. Orang lain dah cakap dah, apa yang kita lakukan itu mungkin tidak baik, kita kena ubah. Tapi kita tak rasa kita salah. Itu adalah sikap yang paling bahaya. Apabila kita merasakan diri kita sentiasa betul. Apabila kita tidak mahu menerima nasihat orang lain. Apabila kita tak mahu, bila kita stop hati kita, stop diri kita daripada menerima nasihat orang lain, kita dah stop daripada cahaya Allah untuk masuk. Kerana kita ni bukan Nabi yang Allah nak kasih kita wahyu direct, betul lah. Allah akan nasihat kita melalui orang-orang sekeliling kita. Okeylah, mungkin tak semua yang nasihat kita dengan ikhlas. Ada yang nasihat sebenarnya nak menjatuhkan kita. Tak kisah. Kita ambil mana yang baik, kita ubah. Kita yang mana yang kurang baik, yang mana sakit telinga kita mendengar, sekiranya ada kebenaran dalam kata-kata, kita hanya ambil kebenaran. Tetapi yang tidak baik ini kita tinggalkan. Kerana mungkin antara ramai-ramai yang memberi kita nasihat ini, ianya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang bagi kita hidayah untuk nasihatkan orang ini. Kita ini manusia kan? Manusia yang tidak lari daripada salah dan silap. Manusia yang sentiasa penuh dengan dosa. Jadi janganlah sekali-kali kita rasa yang kita ini tidak layak untuk menerima nasihat. Okey, setiap daripada kita, tidak kisahlah betapa tinggi pun ilmu kita, betapa kita rasa alimnya diri kita pun, apabila orang lain menasihati kita, kita kena dengar. Kita kena dengar. Jika ada kebenaran, kita terima dan amalkan. Jika kita rasa tak ada kebenaran, kita fikirkan, kenapa dia cakap macam itu? Okey? Tapi janganlah sampai ianya menyusahkan diri kita sampai setiap baik-baik setiap perkataan yang orang bagi kat kita tu kita nak ambil berat. Tidak. Kita kena tapis lah, kena tapis. Okey? Baik. Jadi salah satu yang kita, macam mana kita nak dapatkan cahaya keimanan dalam diri kita ini adalah salah satunya dengan teruskan menuntut ilmu, kerana hanya dengan menuntut ilmu kita akan dekatkan diri kita dengan Allah SWT. Percayalah, saya ni bila makin saya dengar, makin saya belajar, saya makin banyak benda yang saya tak tahu. Terlampau luasnya ilmu Allah SWT ini. Walaupun kita nanti insya-Allah lah kita khatam buku ni pun, ada banyak lagi tentang surah Kahfi yang tak terungkap dalam buku ni. Ada banyak sangat. Okey, jadi jangan bila kita menuntut ilmu ini kita kena mengajar diri kita untuk sentiasa tunduk. Makin tinggi ilmu kita sepatutnya makin tunduk.
Bukan naik sekali sama tinggi ilmu, sama tinggi pun kita naik. Tidak. Makin tinggi ilmu, kita sepatutnya makin tuntut. Baik. Saya nak habiskan sikit boleh tak? Jadi minggu depan kita boleh start ayat pertama. Boleh? Boleh sikit lagi. Saya cuma nak hari ni kita nak habiskan perkaitan surah. So insya-Allah nanti next week kita boleh terus masuk ayat pertama. Okey, perkaitan surah Al-Isra dan surah Al-Kahfi. Kenapa dikaitkan dua surah ini? Kerana dua surah inilah yang mana Allah menjawab 3 persoalan daripada musyrikin. Ingat lagi? Kan orang musyrik tanya kepada Nabi 3 soalan. 2 dijawab dalam surah Kahfi, 1 dijawab dalam surah Al-Isra. Okey. Pertama sekali surah Al-Kahfi ini dimulakan dengan tahmid. Okey, dalam buku dia cakap Isra dulu. Okey. Surah Al-Isra dimulakan dengan tasbih, manakala surah Al-Kahfi dimulakan dengan tahmid. Tasbih itu apa? Subhanallah. Tahmid itu apa? Alhamdulillah. So kalau kita tengok dekat surah surah Al-Isra dimulakan dengan subhanallazi. Okey, kalau dekat surah Al-Kahfi ayat pertama apa tadi? Alhamdulillahillazi. Okey, itu yang pertama, itu kaitannya. Okey. Yang kedua, orang Yahudi menghasut orang musyrikin untuk bertanyakan kepada Nabi tentang 3 perkara, iaitu tentang roh, asal Al-Kahfi dan juga peristiwa Zulkarnain. Maka ini saya cakap tadilah, Allah menjawab 2 daripada 3 persoalan dalam surah Al-Kahfi, dan Allah menjawab 1/3 soalan dalam surah Al-Isra. Okey, dalam surah Al-Isra Allah menjawab tentang soalan apa? Soalan mengenai roh. Okey. Dekat surah yang ketiga, surah Al-Isra disebutkan ayat berkenaan. Ayat ini menarik. Okey, dalam secara ringkasnya dalam surah Al-Isra Allah cakap tentang sedikitnya ilmu manusia. Dekat surah Al-Kahfi Allah cakap tentang maha hebatnya ilmu Allah. Saya bacakan sedikit. Kalau ini sambungan daripada apabila Allah jawab mengenai soalan roh tu. Okey, Allah cakap apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. So kita tengok dalam surah Al-Kahfi Allah cakap apa? Dalam ayat 109, nanti kita akan bacakan sekejap lagi. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah sekiranya lautan itu menjadi tinta ni ink untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Faham tak? Maksudnya, laut besar lah. Kita tak tahu mana start mana end tu lah. Kalau laut tu jadi ink pen, laut tu habis pun takkan habis ilmu Allah. Kalau Allah tambahkan, double, ada 2 sea, 2 lautan kat dunia ni yang besar, pun takkan habis. Takkan habis juga ilmu Allah. So Allah bandingkan betapa hebatnya ilmu Allah dan betapa sikitnya ilmu manusia. Dan yang terakhir sekali, dijelaskan secara terperinci mengenai janji Allah dalam surah Al-Kahfi dan dalam surah Al-Isra. Allah kata apa? Janji Allah di akhirat. Saya bacakan bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-Isra Allah berfirman, wa qulna min ba'dihi li bani Israil uskunul arda fa idza jaa wa'dul akhirah ji'na bikum lafifa. Dan kami berfirman sesudah itu kepada Bani Israel, diamlah di negara ini, maka apabila datang masa berbangkit, nescaya kami datangkan kamu dalam keadaan bercampur bau. Okey, janji Allah diperincikan lagi dalam surah Al-Kahfi. Kira macam the continuation tau daripada surah tadi. Allah cakap dalam surah Al-Kahfi apa? Qala hadza rahmah min rabbi. Surah Al-Kahfi kata ini adalah rahmat daripada Tuhanku. Fa iza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Maka apabila sudah datang janji Tuhanku, dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar. Fa tarakna ba'dahum yawma idzin yamujum fi ba'd wa nufiqa fi suri fa jama'nahum jam'a. Kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan lain. Kemudian ditiup lagi sangkakala, lalu kami kumpulkan mereka itu semuanya. Wa aradna jahannama yawma idzin lil kafirin 'arda. Dan kami nampakkan Jahannam pada hari itu kepada orang-orang kafir dengan jelas. Makna janji Allah di akhirat ini apa? Mengenai siapa? Mengenai orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam.